بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. Kita baca tasbih sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung kuliah mingguan kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan baca terlebih dahulu doa-doa pilihan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ketiga, doa ketika i'tidal, daripada Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu hari kami bersembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda mengangkat kepalanya dari rukuk, baginda membaca Sami'allahu liman hamidah. Maka seorang makmum di belakangnya membaca Rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Artinya, wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian, hamdan kathira, pujian yang banyak, tayyiba, yang bagus, mubarakan fih,
lagi diberkati padanya. Ada seorang makmum, dia baca macam tu. Allah bagi Nabi dengar. Bukanlah dia baca kuat-kuat. Dia tak baca lah kuat-kuat nak menunjuk-nunjuk ke orang, tapi Allah bagi kekuatan pendengaran Nabi. Nabi dengar apa yang dia baca walaupun pelan. Setelah selesai solat, baginda bertanya, siapa yang membaca begitu tadi? Kata orang itu orang tak tahu nama apa. Bukan seorang sahabat yang terkenal. Dalam ilmu mustalah hadis ini dipanggil majhul, lelaki tak dikenali. Laki tak dikenali dalam isi kandungan hadis, dalam teks matan hadis, tak apa. Tapi kalau seseorang yang tak dikenali meriwayatkan hadis, perawi, itu tak boleh. Daripada salah seorang sahabat, dia dengar Nabi kata, siapa sahabat tu? Perawi mesti jelas, tapi dalam cerita isi hadis tu tak tahu benda apa. Kata orang itu dipanggil majhul fil matan, fil matn, la ba'sa bih, tak apa. Tapi kalau majhul fis sanad, fil rawi, tak dikenali perawi, itu tak boleh ya? Kata orang itu, saya wahai Rasulullah. Baginda bersabda, aku melihat lebih dari 30 malaikat berebut-rebut hendak menulis pahalanya, pahala Rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Allah hantar malaikat, Allah suruh malaikat tulis pahala, dan mereka berebut-rebut nak menulis. Berapa banyak lelaki ni dapat pahala kita pun tak tahu. Jadi lebih dari 30 malaikat, seperti mana bilangan huruf Rabbana lakal hamd, huruf-huruf tu pun lebih daripada 30. Tuan-tuan bilang sendirilah. Ra satu, ba tu ikutnya dua, pasal dia ada syaddah. Ra satu, ba dua, nun 4, alif 5, laka 6 7, alif lam. Bilang ni ya, mesti lebih daripada 30. Hadis yang seumpama macam ni jugalah. Bab bacaan ni ada dalam muqaddimah tafsir Ibnu Kathir. Siapa baca mudah aja. Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat selamat. Allah selamatkan dia daripada 19 malaikat Zabaniyah yang duk siksa orang dalam neraka. Mana selamat daripada siksaan neraka atau siksaan 19 malaikat yang siksa orang dalam neraka. Pasal apa 19? Pasal huruf-huruf basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim tu pun 19. Kalau campur dengan sabdu dia jadi lebih banyak. Jadi jangan baca saja, baca minta, niat di hati minta selamat. Allah selamatkan kita. Pernah bilang bismillah 19 kan? Kalau campur sabdu dia lagi banyak. Dan bilangan penyiksa dalam neraka tu pun ada 19. Allah sebut alaiha 19. Yang siksa orang dalam neraka tu 19 malaikat. Jadi kita boleh amalkan insya-Allah. Rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Itu bacaan dalam i'tidal.
Ada lagi riwayat yang lain dibaca hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, ada tambahan lagi mil as-samawat, sepenuh langit, wa mil al-ard, sepenuh bumi, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh apa-apa lagi selain daripada langit dan bumi. Puji Allah sepenuh bumi. Ui, dahsyat. Puji Allah sepenuh langit, dan puji Allah dengan sepenuh makhluk selain daripada bumi dan langit. Ada lagi sepenuh kursi, sepenuh arash. Puji penuh-penuh. Walaupun kita puji Allah sepenuh-penuh, sebanyak-banyak tu, tapi tak sampai lagi. Ketinggian darjah Allah tu tak sampai. Sebab itulah kita juga sebut anta kama athnaita ala nafsik. Hakikatnya engkau sahajalah yang boleh puji diri engkau sendiri. Kita puji tak sampai. Tak sampai. Tera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita puji pun tak sampai. Kita kata Nabi mulia, mulut kita kata mulia tu, Nabi lebih lagi. Sampai dalam qasidah Burdah disebut fayu'riba anhu natiqun bifami. Nabi itu sempurna sungguh, sampai mulut ni lemah lah, puji pun tak lepas pergi. Nak buat guna tu tahu, nak mulut ni tak mampu nak mengungkapkan pujian yang selayaknya kepada Rasulullah. Rasulullah tu makhluk, apatah lagi Allah lah. Atau kita kata dalam doa pun kita duk baca tu, Allahumma lakal hamd, ya Allah bagimu segala puji, kama athnai anta kama athnaita ala nafsik. Tapi sebenarnya engkau yang reti puji engkau sendiri. Pasal Allah kenal diri dia. Kita mengaji sifat 20 tak kenal lagi. Mulut je puji tak sampai. Yang betul-betul kenal Allah, Allah lah. Allah kenal diri dia. Baik, kita sambung. Muka surat 109, kitab Tanwirul Masalik 109. Alhamdulillah, dah terbit dah cetakan Tanwir Masalik jilid kedua, bab semayang. Tebal pada ni lagi, kulit kerah. Nanti habis ni kita mengaji lah, insyaAllah. Saya cetak sikit dululah, pasal modal dia tinggi. Harga sebuah RM50. Bang Kamal kita beli lah awal pagi ni. Tebal. Habis ni kita sambung pula, insyaAllah. Muka surat 109. Qala al-musannif rahimahullah, masih lagi dalam tajuk tayammum. Walau wajada ba'da ma'in la yakfi taharatuhu lazimahu isti'maluhu thumma tayammama lil baqi fal muhdith yutahhiru wajhahu thumma yadayhi 'ala at-tartib wal junubu yabda'u bima syaa' wa yundabu a'ali badani. Sekiranya dia hanya memiliki sebahagian, yakni sedikit air yang tidak mencukupi untuk taharahnya, adalah air sikit, air minum, betul ada air lebih-lebih, ada sikit je yang lebih. Air minum saya sebut dah tak boleh guna untuk wuduk. Air yang orang tulis untuk minum maka tak boleh guna untuk wuduk. Air penapis kawi tu ke, kalau khas untuk minum, minum saja. Wuduk tak boleh. Terdesak pun tak boleh. Kerana orang wakaf penapis, Arab panggil ayak sabil. Wakaf penapis ayak tu dipanggil ayak sabil. Kalau di Syria tepi-tepi jalan tu ada. Dia pun tak ada tepit, tak apa. Tak tepi-tepi jalan. Tapi dia pun buat pagar besi jugalah, tak ada tepit pun. Jalan tepi jalan, bawa botol kosong, tak ada botol kosong pun disediakan cawan kan, belah minum.
Kedai-kedai runcit tak ada orang jual yang mineral. Jual tak laku, banyak sangat yang free. Tak ada orang jual. Kedai runcit tak jual. Yang kau jual susu benda lain lah. Jadi air minum jangan buat wudu. Tak boleh. Tak ditulis ma' li syurbi faqat, air untuk minum saja. Minum saja. Maka bila tak ada air, tayamum. Baik, kalau kita ada air sikit, kita kena guna juga untuk berwuduk. Walaupun air tu tak cukup. Wuduk ada 4 anggota. Muka, tangan sampai siku, kepala, kaki. Mungkin dia cukup untuk muka je. Tak apa, basuh juga muka. Basuh juga. Bila dah habis air, baru kita tayamum, niat untuk anggota-anggota yang tak sempat kita basuh. Kita tak boleh buat semua je, kan, tinggal semua lah. Macam setengah masjid dia tak mau lagi kulit. Tak mau lagi. Walaupun kerajaan dah bagi, dia tak mau lagi. Dia kata sat sangat. Tak boleh mengejar lama, mengejar sat. Sampai kuliah pun tak ada. Ada masjid. Masjid yang aktif banyak kuliah. Selok betul. Masjid ni okey lah. Kita sat sangat. Alasan tu. Ada masjid dia tukar AJK baru sama. Alasan yang PKP ni sat sangat, maghrib sampai insya tak padan. Dengar tak ada nak puas. Nak pergi puas tu sama ngajak langsung. Puas. Dia kata dengar tak apa. Saya ada beberapa masjid yang tak mula lagi. Boleh mula pun dia tak mau mula. Banyak bulan lah no. Orang lain duk jemput bintang lain. Kita pun duk timbang. Masjid tu pun tak ada komunikasi, tak bagus, lama-lama berlari. Itu contoh saya. Ustaz-ustaz lain ramai lagi kan. Jadi dalam kaedah agama ni tak boleh nak wuduk banyak-banyak. Boleh basuh muka sekali, kena basuh juga. Ada sikit wuduk juga. Selebihnya baru tayamum. Jangan dengar alah yang ada sikit ku tayamum terus, tak boleh. Jadi dalam ni dia bagi tahu macam tu. Di bawah ada kaedah. Pegang dengan kaedah ni senanglah. Kita baca, kita tengok. Sekiranya dia memiliki sedikit air yang tidak mencukupi untuk taharahnya, maka dia tetap wajib menggunakan air itu. Kemudian dia bertayamum untuk anggota yang berbaki. Lepas itu baru dia guna debu. Dia sapu muka, dia niatlah aku tayamum untuk anggota yang berbaki, yakni tangan, kepala, kaki. Muka tu dibasuh lah dengan basuh dengan air. Orang kita panggil tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Macam tu. Tengok kaedah di bawah. Kerana kaedah fiqh al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Artinya perkara yang mudah, hak mana boleh buatlah, tidak akan gugur dengan sebab adanya kesusahan. Aurat sama juga. Dia nak semayang, dia ada seluar dalamnya. Kalau dia pakai pun terdedah aurat. Dia terbaik tak pakai, terlenjar terus. Tak boleh lah. Pakailah juga, kurang-kurang tutup. Angry Bird tu tak boleh tutup semua pun. Kurang-kurang boleh tutup burung tu pun jadilah. Taklah pakai pun tak ada guna pakai. Katalah dia ada seluar tu je, seluar spender tu je. Kita pakai pun lutut duk nampak, paha nampak. Pakai macam tak pakai. Dia cerita dia duduk sorang-sorang dalam bilik. Dia nak telanjang, tak boleh. Dah pakai ke? Rumah dia terbakar ke apa ke? Okay. Tak ada beza. Pakai pun dedah aurat, tak pakai pun dedah aurat, tak ada beza. Beza kalau tak pakai burung tu nampak, kalau pakai dia tutup. Boleh tutup, banyak tu pun tutup. Kalau ada satu kain boleh tutup depan atau belakang, tutup juga, tutup depan lah. Tutup depan. Belakang tu biar terbuka. Punggung tu mayang sorang-sorang, bukan siapa nak tengok.
Kalau boleh tutup depan, tutup depan. Kalau boleh tutup depan belakang, tutup depan belakang. Sampai timbul istilah sawatain. Dua benda, sawatain, daripada su' lah, dua benda buruk, kemaluan lah kita panggil. Kemaluan dua tu depan dengan belakang. Jangan tak mau pakai tu. Takat mana boleh buat, kena buat. Orang yang berhadas kecil mesti membasuh muka. Basuh muka, ayat ada tu, basuh muka tu. Kaedah ni diguna pakai dalam semua keadaan. Kita tak boleh kata kita tu lemah, lagi boleh buat, kita buat. Semayang semua juga. Dia tak boleh berdiri lama. Mana boleh berdiri sat. Berdirilah sat dulu. Sat lagi baru duduk. Jangan pergi duduk terus. Takbiratul ihram boleh berdiri? Boleh. Betul pergi takbir sambil duduk apa? Berdiri dulu. Tak boleh berdiri lama-lama, berdiri sat. Derma tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Dia boleh pakai semua tak? Tu orang panggil kaedah. Kaedah ni diguna pakai dalam semua kehidupan kita. Soal keduniaan ke, soal akhirat ke, macam tu. Ada satu kaedah lagi, mala yudraku kulluh la yutraku julluh. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita doa apa yang itulah. Orang yang berhadas kecil mesti membasuh muka, kemudian kedua tangan mengikut tertib wudu. Dan orang yang berhadas besar, hadas besar dia ada ayak sikit, dia nak mandi kat mana dulu, ikut suka dia lah mandi mana dulu pun. Sebab mandi wajib ni dia tak ada anggota-anggota dia, dia kira satu badan, dia tak ada tertib. Orang yang berhadas besar boleh memulakan basuhan anggota mana sahaja yang dia kendaki, tapi dan disunatkan membasuh bahagian atas badan terlebih dahulu. Basuh kepala apa tu dululah. Kata yang tak cukup baru kita tayammum. Al-thani khawfu 'atash nafsihi wa rufqatihi wa hayawanin muhtaram ma'ah walau fil mustaqbal. ويحرم الوضوء حينئذ فيتزود لرفقته ويتيمم بلا إعادة. Sebab kedua takut dahaga walaupun pada masa akan datang, iaitu dahaga dirinya, rakan-rakannya dan binatang yang dihormati, binatang yang tidak disyariatkan membunuhnya, ada bersamanya. Hak ni ayak ada tapi dia takut dahaga, maka dia simpanlah ayak tu untuk buat minum dia, minum binatang dia, ayak spare orang panggil. Ketika itu haramlah berwuduk, maka air itu perlu disimpan sebagai bekalan untuk rakan-rakannya. Dia mesti bertayamum dan solat itu tidak perlu diulang, solat dia sah. Ini ada keperluan untuk simpan ayak, maka dia tayamum. Ayak ada tapi tayamum juga. Si ayak tu ada keperluan untuk disimpan. Macam kemarin ada seorang tanya saya, dia hantar satu video. Masalah ada keperluan ni. Video ada seorang ustaz Indonesia. Tak tahu, saya pun tak kenal. Ustaz mana tak tahu. Ustaz tu kata banyak orang buat silap semayang tutup muka. Dia ustaz tu pun bacalah hadis Nabi melarang semayang tutup muka. Ramai orang tutup muka. Ustaz ni kata, Ustaz Indonesia, saya tak kenal. Tuan-tuan pun kalau saya tunjuk, tuan-tuan tak kenal. Bukan kata penceramah tu kenal ke apa, Ustaz. Tapi viral lah, video ni viral. Manusia ni dapat ditembak sana sini. Bukan cerita betul tak betul. Ustaz ni kata nak tutup muka boleh, tapi time semayang buka. Habis bagi salam tutup boleh. Pasal semayang Nabi larang tutup muka. Dia tak baca hadis semayang Nabi suruh tutup muka apa dah. Dalam kitab tu dah asal tutup muka ketika semayang. Dalam kitab Tanwir Masalik ada perbahasan tu. Kalau tutup saja-saja li ghairi hajah, tanpa ada keperluan, hukum dia makruh, bukan haram. Ustaz tu pergi haram tu tentu dia tak betul lah. Saya tutup, bukan covid lah saja, tak ada debu, tak ada apa saja pergi tutup.
Muslimat dia pakai purdah, ada tirai tutup ruang muslimat semua terkatut elok, dia nak pakai purdah juga saja. Boleh buka tapi saja nak tutup muka. Saja-saja tutup muka makruh tanpa ada keperluan. Kalau perlu harus, bahkan kadang-kadang sunat tutup muka. Ulama bawa contoh perlu tutup muka bila kita tengah-tengah semayang, kita menguap. Menguap kalau kita kancing gigi tak apa lagi, kita menguap, kita tahan. Itu yang paling baik. Tapi kalau dah tengah-ngah macam naga tu, bila kita menguap, kita dah tengah-ngah, Nabi kata falyumsik fahu, maka tutuplah mulut. Paling eloknya tangan kiri ya. Tutup. Dia asal bukan cerita tutup muka, tutup mulut. Menutup mulut ketika solat saja-saja makruh. Tapi kalau ada sebab musabab perlu tutup, antaranya menguap. Tengah sembahyang menguap, ngangoi. Ngangoi ni macam-macam pasien. Setengah orang ayat liok lah tu jadi melekat panjang wuduh. Ada orang ngangoi sikit lah. Ada orang sekali dia ngangoi tu wuduh besar, nampak sampai anak lidah. Ngangoi ni tak sopan lah. Kita nak lindung, kadang gigi pun tak apa nak ada, duk malu kat malaikat. Ngangor gigi pun jarang-jarang, atau ngangor ayak liok dengan ayak liok ni dia jadi tak mau putih pula, atau ngangor tak elok lah ngangor-ngangor ni. Nabi kata bila kamu menguap, tahan. Kalau dah terbuka mulut, tutup. Nabi suruh tutup. Maka walau dalam semayang, kata ulama, kalau kita menguap, kita tutup, bukan tak boleh, sunat tutup. Ada keperluan. Tu terus menguap je. Menguap ni tak sopannya. Ni semayang tutup ni kerana penyakit, kerana nak jaga diri. Dia boleh pi sunat, boleh pi wajib. Baca satu hadis 1000 hukum tak boleh. Ada hadis Nabi larang tutup, ada hadis Nabi suruh tutup. Yang Nabi tak bagi tutup tu saja-saja. Yang Nabi suruh tutup tu ada keperluan. Saya mengajak, saya buka. Itu ustaz tak tutup, tak puas kalau tutup. Taklah siapa nak buka-buka lah, nak semayang pun. Tapi jangan kita pergi kata hak tutup tu solat dia batal ke, berdosa ke, tak kena. Baik, tak apa, kita semayang jangan duk takut lah. Dapat video tu pakat duk takut lah. Ada seorang hantar ke saya, dia kata surau kami semua pakai tutup ni, macam mana ustaz? Semayang tu imam kata tutup mulut. Batal ke semayang? Kacau. Tak batal tak batal. Tak apa, tutup tak ada masalah. Pasal kita bukan saja tutup. Kalau saja-saja pun tak batal, makruh ya, bukan dia pergi pada haram pun. Baik, sambung. Al-thalis, sebab ketiga, saya baca Melayu je lah. Kerana ada penyakit yang dibimbangi, jika berwudu akan menyebabkan dia mati. Nanti ada hadis, ada orang mandi wajib sampai mati kerana kepala dia retak, kepala dia luka dalam peperangan. Atau merosakkan anggotanya, atau hilang manfaat dari anggota, atau menjadi penyakit lain yang berbahaya. Dia dah ada penyakit dah. Doktor kata kalau dia berwudu, tambah lagi penyakit lain, atau bertambah sakit itu juga akan bertambah, atau lambat sembuh, atau sangat pedih, atau meninggalkan parut yang keji pada anggota yang zahir seperti di muka dan tangan. Allah, muka dengan tangan ni orang duk tengok selalu lah. Kalau dia lekat parut, orang lelaki tak handsome lah, tak macho lah, orang perempuan tak lawa lah. Jadi parut kat muka tu, doktor nasihat jangan guna ayak, jangan. Sabarlah, nanti lega kita guna ayak. Kalau guna juga dia tinggal parut. Jadi tak dengar cakap doktor. Perkara ini perlu pengesahan dari doktor pakar yang diterima pengkhabarannya. Nak terima cakap dia ni, yang pertama kena Islam, yang kedua memang dia pakar betul lah. Kita yang panggil boleh diterima cakapnya doktor Islam yang pakar, kena macam tu.
atau dari diri pesakit itu sendiri jika dia juga adalah seorang doktor. Kalau dia pun doktor pakar, dia doktor, dia pun patah tangan juga, dia tahulah muka dia luka, dia ada ilmu dalam bidang tu, dia tak payah tanya doktor dah. Kemudian luka ada yang berbalut, ada yang tak berbalut. Luka yang tidak berbalut, jika dia takut memudaratkan lukanya dan dia tidak memakai balutan, maka dia perlu membasuh anggota yang sihat, anggota tak luka tu, semampu yang boleh. Mana basuh dekat-dekat kawasan luka tu, dia basuh keliling-keliling tu, basuh keliling-keliling takat mana boleh lah. Jangan rapat sangat, segi ayak meleleh masuk ke apa kan. Dia pandai-pandai lah, usaha nak basuh juga. Kawasan luka doktor tak bagi basuh, jangan basuh. Tapi kalau macam kena pisau sikit, betul basuh lah. Ada kudir sikit tu basuh lah. Jangan ditinggalkan anggota yang sihat kecuali kawasan yang terlalu hampir dengan luka. Dekat kawasan keliling luka tu, takut ayak masuk dalam luka, tu tak basuh. Iaitu kawasan yang jika dibasuh, airnya akan merebak atau meleleh atau mengalir ke dalam luka. Oleh itu dia mestilah bertayamum dengan menyapu debu ke muka dan dua tangan. Tangan tu makna tangan sampai siku. Pada waktu yang diharuskan membasuh anggota yang ada luka padanya. Bila sampai kat tempat luka tu baru dia tayamum. Tayamum per anggota, saya biasa sebut dah. Contohlah muka dia elok, tangan dia ni kat siku luka, dua-dua belah siku luka. Okey, dia kena berwuduk pasal ada ayak. Bukan kemarau, bukan padang pasir, kita ada ayak. Kita kena berwuduk, basuh muka. Basuh muka. Lepas tu kita kena basuh tangan sampai ke siku. Masalahnya kat siku ni atas nasihat doktor, doktor kata jangan basuh. Kalau kita tak dapat nasihat doktor, kita rasa boleh basuh, basuh lah, tak sakit sangat. Kalau doktor tak bagi basuh, tapi doktor tak balut, dan kita pun tak mau balut, sebab balut nanti dia ada cerita nak kena qada balik apa semua. Tak balut lebih selamat. Balut ni saya nak abang saya siap lah sebelum sampai tajuk. Dalam mazhab Syafi'i, balut kaki saja tak kena qada. Tu pun kalau kena cara belajar tayamum, belajar wuduk apa semua, kena gaya, tak payah qada dah bila sihat nanti. Kaki saja. Dikiaskan dengan pakai khuf. Orang duk pakai khuf kat tangan ke kat muka? Dua-dua tu tak boleh jawab pun. Pakai khuf ni kat muka ke kat tangan? Pilih dua ni. A muka, B tangan. Dia kena jawab lain lah, pakai kat kaki kan. Maknanya kaki terhalang ayak bila kita pakai stokin kulit, stokin getah. Kita tak boleh nak basuh kaki, kita sapu atas khuf. Maka simen kaki tu dia konsep dia macam khuf. Tapi ada beza lah, khuf ni terhad. Kalau tak musafir sehari semalam, betul nanti nak kena buka, nak kena renew balik. Kalau sakit ni dia tak had lah, sampai lega lah simen tu. Sehari ke 2 hari ke sebulan ke 2 bulan tak apa. Dia kena tiru khuf lah. Sebelum nak pakai khuf kena ambil wuduk dulu, baru pakai khuf. Sebelum nak simen kaki, simen lah selalunya no. Selalu sebelum nak simen kaki kena ambil wuduk, clear semua, baru pakai simen. Yang nak buh simen tu pun doktor lelaki lah. Kalau doktor perempuan lagi sambil-sambil dia nak buh tu batal pula. Mazhab Syafi'i dia ketat sikit. Kalau kata patah tangan, duk balut tangan tu, tu memang nanti bila buka kena qada balik mazhab Syafi'i. Sebab dia peruntukannya untuk kaki saja. Maka mungkinlah dia bincang dengan doktor, doktor kata ni bahaya ni, tak boleh kena ayak. Doktor kata kita balut nah, dia ni tak mau. Dia mengaji, dia kata saya mengaji kat Ustaz Zamri sekali. Dia malas nak qada. Kalau rajin tak apa. Kita boleh tak kalau tak balut? Dia kata boleh tak balut, tapi jangan bagi kena ayak. Okey.
Dia tak balut lah. Macam mana dia nak buat? Muka dia boleh basuh, dia basuh. Tangan sampai siku, jangan basuh sampai siku. Pasal doktor kata jangan basuh. Ni luka tak berbalut, jadi basuh sampai dekat-dekat tu lah. Hampir-hampir dia. Jaga-jaga. Yang luka tak balut ni kita nak buat apa? Sebelum kita nak sapu kepala, kan lepas tangan sampai siku tu kepala pula kan. Sebelum nak sapu kepala, tayamum dulu. Tayamum, ambil debu, tepuk, angkat tu niat, saja ku tayamum untuk menyempurnakan tangan yang ada luka. Pasal tangan belum sempurna. Tayamum untuk menyempurnakan. Wuduk dia kan sempurna tu sampai tangan ni lah. Tangan ni tak basuh ni. Dia basuh, sini tak sempurna lagi. Tayamum untuk kedua-dua siku lah. Sebab siku kanan, siku kiri tu kira satu anggota. Kanan kiri satu anggota. Sunat basuh kanan dulu baru kiri kan. Tayamum, tepuk debu, sapu muka, niat, saja ku tayamum untuk menyempurnakan tanganku yang luka. Ini tayamum untuk menyempurnakan wuduk. Tepuk sekali lagi, sapu debu sampai pun bukan sampai siku. Takat mana boleh sapu debu tu sapulah, kat siku jangan sapu, sakit. Sakit masuk jadi kuman pula. Dah tayamum, baru sambung balik wuduk. Buka kepala paip, sambung, sapu kepala, sapu telinga sunat lah. Tu kaki pun ada juga luka. Kat tumit ke atau mana ada luka, kaki tak apa. Kalau doktor nak balut pun tak apa. Doktor tak balut pun tak apa. Kalau kata doktor tak balut, hak mana kaki kita boleh basuh, kita basuh. Kawasan kulit mana boleh basuh, basuh. Tang sakit tu tinggal. Kita buat apa? Kita tayamum untuk kaki pula. Tayamum ni dia ada untuk dia. Untuk anggota ni tayamum. Tadi tayamum untuk tangan ketika membasuh tangan. Tayamum untuk kaki ketika membasuh kaki. Begitu. Bukan boleh harung sekali ya. Dia basuh tangan sampai siku, dia tinggal hak tempat luka. Lepas tu dia terus sapu kepala, sapu telinga, basuh kaki, hak mana sakit dia tinggal. Last sekali, hak ni ramai orang nak buat, last sekali dia tayamum. Tak kena. Sebab kita ni nak jaga wuduk. Wuduk perlu tertib. Satu-satu tu kena sempurna baru dia boleh pindah ke rukun yang lain. Bila tak sempurna tangan, hang sapu kepala tu sia-sia. Sapu telinga tu tak jadi apa. Basuh kaki pun tak betul. Lagi tak settle tangan. Sebab kita ni bukan kemarau, bukan padang pasir. Kita ni nak jaga wuduk kita tu bagi sah. Kalau kita tak sakit memang sah. Kita basuh clear elok, rata tangan sampai siku. Basuh cat apa pun tak ada, kena tengok dulu cat ke liquid paper ke semua tak ada, baru sah tangan, baru boleh kita sapu kepala. Sekarang bukan masalah cat, bukan masalah liquid paper tu. Masalahnya kita basuh tak habis pasal sakit. Jangan basuh, mudarat. Hak tak basuh ni nak buat apa? Cover dengan tayamum, baru lepas tu sapu kepala. Saya mengajar di Masjid Abdullah Fahim, kitab Wisharul Afrah. Tak ada lah dalil-dalil macam ni kan, kitab fatwa ni. Ada seorang doktor dia respon, dia kata kami pun tak tahu. Pesakit-pesakit ni bila balut ni kami nasihatkan tayamum. Dan ada pesakit yang hangguk aja, dia pun tak tanya tayamum macam mana. Ada pesakit tanya tayamum macam mana. Kami pun habaq apa yang kami tahu. Kalau balut tangan ke, ada yang balut pipi ke, kami habaq basuh. Last sekali lepas ada basuh kaki, hang tayamum. Tak kena tu. Sakit muka, wuduk muka, tayamum untuk muka tu sebelum basuh tangan. Sakit tangan, basuh tangan, tayamum untuk tangan sebelum sapu kepala. Kalau kepala pun balut macam helmet, kepala ni luas, kalau balut kat mana pun ada ruang-ruang untuk kita sapu. Katalah kepala pun balut habis, tak boleh nak sapu tak mana pun, tutup ketui ni. Bila dia balut, dah tu bak lain lah, kena sapu yang atas balutan satu. Kemudian tayamum, niat aku nak cover kepala ni sebelum sapu telinga. Sapu atas balutan je tak cukup mazhab Syafi'i, dia kena tayamum juga.
Hak balut tu sapu air atas balut kan. Tayamum kena juga. Mazhab Hanafi senang ya. Tayamum ni untuk orang kemarau lah. Orang sakit, kalau balut sapu air atas balutan tak ada tayamum barah. Basuh hak mana boleh basuh, hak balut sapu air. Dia jalan terus sampai kaki pergi mayang. Tak ada tayamum pun. Kita pergi habaq ke orang, kalau sakit muka, sakit tangan, sakit kaki, wuduk macam biasa, habis wuduk baru tayamum. Tu Syafi'i dah, Hanafi pun tak. Hanafi dia tak ada tayamum dah. Kalau dah boleh wuduk saja. Walaupun wuduk tak sempurna tak apalah, Allah merailah dia sakit. Dia tak ada. Dia tidak ada menggabung antara badal dan mubdal. Tak ada gabungan antara asal dan asal ni ayak. Alternatif kedua debu. Dia kata kalau boleh guna ayak saja. Kalau tak boleh guna ayak total tu baru tayamum saja. Tak ada campur-campur. Kita kena campur sebab ayak pun nak kena guna. Sebab kita ada ayak, kemudahan ayak. Hak tak boleh, tempat-tempat tak boleh guna ayak tu kena ganti dengan tayamum. Tayamum ni per anggota. Kalau mandi wajib tak apa. Mandi wajib dia ada sakit tak mana-mana, dia boleh mandi dulu. Selepas mandi dia tayamum untuk semua sekali. Pasal mandi wajib tak ada tertib-tertib, tak ada anggota-anggota. Mandi wajib dia tak ada anggota. Hak mana dulu nak mandi, ikut dah lah. Satu badan, satu anggota. Wuduk yang dahulu apa, kita duk hafal dah kecil-kecil je. Wuduk ni dia panggil apa? Yang dulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Jadi dia beritahu kalau orang tu ada luka, bila dia nak tayamum? Tayamum ketika dia duduk basuh tu lah. Lepas dia selesai basuh tangan, tayamum untuk tangan. Jangan sapu kepala lagi. Macam tu. Makna kata kena banyak kali tayamum. Lah dah banyak luka tangan dan kaki, 2 kali tayamum. Kan? Kalau luka pipi, tangan, kaki, 3 kali ya. 3 kali itu bukan makna wuduk sampai habis, lepas tu dia tepuk sapu muka, tepuk. Bukan 3 kali itu. 3 kali bila sampai ke anggota dia lah. Basuh muka, kalau ada balut kita sapu atas balutan, lepas tu kita tayamum untuk niat muka. Setiap kali tayamum tu tepuk sekali, sapu muka, tepuk sekali lagi, sapu tangan sampai siku. Tu orang panggil sekali tayamum. Boleh faham ke no? Tak faham boleh tanya. Sementara orang yang berhadas kecil pula tidak boleh berpindah. Ini lagi jelas. Tidak boleh berpindah dari satu anggota ke anggota yang lain, wuduk tu, sehingga disempurnakan terlebih dahulu basuhan. Basuh dulu dan tayamum untuk anggota tersebut. Basuh, lepas tu tayamum pasal anggota tu ada luka. Terpulang kepadanya mendahulukan apa yang dia kendaki. Di anggota tu dia boleh pilih. Contoh tangan dia ada luka, dia tanya ustaz, saya basuh tangan dulu dua-dua belah, lepas tu saya tayamum untuk luka tangan ni, boleh tak? Boleh. Kalau ada orang lain tanya, tak ustaz, saya tangan sampai siku ni ada luka, saya nak tayamum dululah untuk luka tu, lepas tu baru saya basuh tangan sampai siku, boleh tak? Boleh. Yang penting tangan anggota tu lah kena wuduk dan tayamum, ataupun tayamum dan wuduk, boleh kali. Saya lebih suka tayamum dulu, sebab saya kita basuh tu hilanglah debu-debu tu. Biar debu tu ada tebuh kat muka. Contoh muka luka kita tayamum dulu untuk muka, kita sapu tangan, sapu debu tangan sampai siku, lepas tu baru kita basuh muka. Dia buanglah debu tu balik kan. Jadi di anggota tu kena ada wuduk dan tayamum sebelum nak pindah ke anggota lain. Walaupun kita sebut wuduk dan tayamum, boleh juga kita tukar tayamum dan wuduk. Yang penting anggota yang sakit tu kena ada dua-dua, wuduk tayamum atau tayamum wuduk, boleh kali ya. Terpulang kepadanya mendahulukan apa yang dia kendaki antara basuhan dan tayamum di anggota yang ada luka. Fa in juriha udwan fatayammaman, jika dia ada luka pada 2 anggota, ada 2 anggota dia berluka, maka dia wajib bertayamum sebanyak 2 kali.
Pasal anggota 2 kali tayamum, 3 anggota 3 kali tayamum. Wala yajibu mashul jurh bil ma' wa illam yadurruhu fa in kana jarhu ala udhu tayammum wajaba mashuhu biturab. Dan tidak wajib menyapu luka dengan air. Tempat luka tu jangan duk basuh sekalipun tidak memudaratkannya. Tak wajib basuh luka. Kalau doktor larang, jangan basuh. Jika luka itu pada anggota tayamum, contohnya muka dengan siku, tu anggota tayamum dan juga anggota wudu, wajib menyapu luka itu dengan tanah. Kena sapu juga luka tu, kena layang-layang debu dekat kawasan luka tu dengan tanah, mana debu. Jadi lepas minggu depan baru kita akan belajar luka yang berbalut. Saya abang balut kaki saja yang tak kena qada. Tu pun sebelum balut dia ambil wuduk dulu, tu syarat penting. Balut lain kena qada. Yang pertama, pasal Imam Syafi'i dia banyak melihat konsep khuf. Khuf dipakai di kaki, bukan dipakai di muka dan tangan. Kemudian khuf kena wuduk sempurna baru boleh pakai khuf. Maka begitulah simen kaki, kena ambil wuduk dulu apa semua baru simen. Kalau luka di kaki, luka yang mudarat pun sama jugalah, dia kena basuh kaki kawasan luka tu, jangan balut lagi. Dia tayamum niat untuk cover luka tu, lepas tu baru balut. Balut kira dia memang ada ayat semayang dah, baru balut. Kemudian Imam Syafi'i juga berhujah, muka dengan tangan ni nak kena qada balik bila sihat kalau balut. Pasal muka dan tangan ni anggota tayamum, kaki dia bukan anggota tayamum. Muka ni ayak pun kita basuh, debu pun nak kena bagi kena. Bila balut, dah lah ayak tak kena, debu pun tak kena. Kita faham tak? Bila balut muka, ayak tak kena, tak apalah pasal sakit. Debu nak kena bagi kena juga kawasan luka. Bila balut, muka ni dia anggota wudu juga anggota tayamum. Bila balut, dia terhalang ayak dan terhalang debu. Wuduk sah. Solat waktu sakit tu diterima Allah. Mungkin Allah bagi pahala yang lebih besar. Pasal sakit-sakit pun dia solat juga. Tapi nanti sihat, nanti dia kena apa? Kena qada balik. Saya pernah tanya guru saya, kalau orang masuk hospital, dia duduk masuk ayak tu, kira balut lah tu, ada plaster kan, mesti terhalang ayak lah kan, jarum tu kan. Jadi di sini ada mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia kalau boleh wuduk saja, tak ada tayamum. Balut-balut tu kita sapu ayak je. Debu ni tak guna langsung. Debu ni guna untuk orang yang memang total tak boleh guna ayak saja. Dan mereka tak ada cerita nak kena qada, nak kena qada. Jadi guru saya kata, tengoklah kita mazhab Syafi'i, kalau masuk waktu 2 hari, 3 hari 2 malam, sat saja. Kita ikut Syafi'i lah, nanti keluar kita qada balik. Kalau boleh pergi beli debu apa semua, beli debu lah. Hak mana boleh basuh kita basuh. Atas balutan kat jarum tu kita sapu ayak, lepas tu kita tayamum. 3 benda kita buat. Basuh tangan, sapu ayak atas balutan, tayamum pula niat untuk sempurnakan tangan kita yang berbalut. Tu baru kita sapu kepala apa semua. Keluar wad nanti kita pun tidur tak banyak malam, dia kata qada balik. Ikut sepenuhnya mazhab Syafi'i, qada balik. Tapi kalau terlantak lama tu, kita nak fatwa kat orang suruh qada, berat. Kita nak cakap pun berat, kawan hak dengar lagi berat. Islam tidak memberatkan. Antara maqasid tujuan pensyariatan, dia tak menyusahkan. Maka eloklah kalau orang tanya, kita ikut mazhab Hanafi. Dia nak wuduk cara Syafi'i tak apa, hak mana basuh-basuh, hak mana balut-balut. Lepas tu dia nak tayamum, buat 3 benda, nak bagi betul-betul sah tangan dia, tak apalah. Nanti bila dia lega, nanti kalau orang tanya nak kena qada tak, kita tanya balik, masuk hospital berapa hari? 2 bulan. Tak payahlah, insya-Allah. Pasal dalam mazhab Hanafi tidak ada istilah qada. Tapi kalau dia kata masuk 2 malam, kita pun ringan nak kata qada lah. Hak itu sah ada qada bagi sempurna sikit. Macam tu. Faham tak no? Itu cara nak jawab masalah orang.
Dia duduk hospital lama, kita zuhur qada, tak boleh wajib mata dia. Tapi mazhab Syafi'i memang kena qada lah pasal balut tangan. Dia cerita dia tu je. Balut tangan bukan balut kaki. Ikutlah kita cerita bagi jelas. Siapa rajin ada masa nak qada. Siapa tak rajin dia niat taklid mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi balut tang mana pun tak kena qada. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.